Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ketemu lagi dalam Info Bali bersama Andy Hakim. Terima kasih kerana menonton channel ini. Semoga Anda yang belum subscribe channel kami sudi untuk mensubscribe channel ini. Dan jutaan terima kasih kami ucapkan kepada Anda yang sudah subscribe dan juga kepada Anda yang support channel ini. Kami juga ingin menyatakan pada Anda, terutama Anda yang baru menonton channel kami ini, terdapat lebih 240 video di channel ini. Sebagian daripada cerita artis-artis Bollywood yang Anda usulkan, sebenarnya telah pun kami buat videonya. Sementara Anda yang meminta kami bercerita tentang pelakon-pelakon yang belum kami buatkan videonya, mohon kesabaran Anda. Terima kasih sekali lagi kerana menjadi penonton setia channel kami. Guys, kami menerima permintaan yang cukup banyak daripada anda yang ingin kami bahas tentang aktor terkenal Amitabh Bachchan. Juga ramai di antara anda yang ingin tahu tentang kisah cinta Amitabh dengan aktris Rekha. Oleh kerana Amitabh Bachchan memiliki catatan prestasi yang panjang, dia bahkan masih aktif berlakon sampai sekarang, maka kami akan bahaskan tentang aktor ini dalam beberapa bagian. Dalam video ini kami akan bahaskan bagian pertama tentang Amitabh Bachchan. Amitabh dilahirkan sebagai Inkilab Srivastava pada tanggal 11 Oktober 1942. Beliau merupakan seorang aktor filem India, produser, presenter TV, penyanyi untuk acara-acara tertentu dan mantan politikus. Amitabh dinyatakan sebagai aktor yang mempunyai pengaruh besar dalam industri filem India. Pada dekad 70-an dan 80-an, Amitabh merupakan aktor yang paling dominan dalam adegan filem-filem Hindi, menyebabkan seorang sutradara daripada Perancis, iaitu François Truffaut, menggelarnya sebagai one-man industry. Amitabh Bachchan juga selalu disebut Big B yang bermaksud Big Bachchan, dilahirkan di Allahabad. Ayahnya seorang penulis puisi yang bernama Harivansh Rai Bachchan dan ibunya pula seorang aktivis sosial yang bernama Teji Bachchan. Amitabh memiliki seorang adik lelaki yang bernama Ajitabh Bachchan. Pada awalnya, ayah Amitabh menamakannya dengan nama Inkilab yang bermaksud revolusi. Perkataan Inkilab begitu popular di zaman revolusi India menuntut kemerdekaan. Atas nasihat kawan ayahnya yang juga seorang penulis puisi, akhirnya ayahnya menukar namanya menjadi Amitabh. Menurut media The Times of India, Amitabh bermaksud cahaya yang tidak akan padam. Tentang nama keluarga yang berubah daripada Srivastava menjadi Bachchan juga ada kisahnya. Sebenarnya guys, nama asal keluarga Amitabh ialah Srivastava seperti yang kami nyatakan tadi. Namun nama keluarga ini melambangkan kasta mereka yang tinggi. Sedangkan ayah Amitabh adalah seorang yang menentang sistem kasta yang ketika itu wujud secara dominan dalam masyarakat India. Akhirnya ayah Amitabh menukar nama keluarganya Srivastava dan mengambil nama pena yang digunakan ayahnya untuk penulisan, iaitu Bachchan, menjadi nama keluarga mereka. Ibu Amitabh menyetujui penukaran nama keluarga mereka dan sejak itu keluarga mereka dikenali dengan nama Bachchan. Ayah Amitabh meninggal dunia pada tahun 2003 dan ibunya meninggal dunia pada tahun 2007. Amitabh menerima pendidikan di College Sherwood di Nainital dan juga di College Kirorimal University Delhi. Bila Amitabh telah menyelesaikan pendidikannya, ayahnya coba mendatangi Prithvi Raj Kapoor, ayah Raj Kapoor yang merupakan pemilik sanggar teater Prithvi Theatre, dan bertanya kalau ada apa-apa kesempatan untuk anaknya Amitabh diterima bekerja di sanggar itu. Namun Prithvi Raj mengatakan tidak ada kekosongan di tempat itu. Amitabh Bachchan kemudian mencoba untuk memohon menjadi pembaca berita di All India Radio, namun dia gagal dalam audition yang diadakan. Akhirnya Amitabh menjadi eksekutif bisnes untuk sebuah company di Kolkata. Amitabh menyertai kumpulan teater sebelum memulai karya filmnya. Sebenarnya ibunya yang selalu mendorongnya untuk menjadi aktor. Karya filem Amitabh bermula pada tahun 1969 ketika dia hanya menjadi narator untuk filem yang dibuat oleh Mrinal Sen yang berjudul Bhuvan Shome. Filem pertama yang menampilkan akting Amitabh ialah filem yang berjudul Sad Hindustani. Pada tahun 1971, Amitabh ditawarkan membintangi filem yang berjudul Anand bersama hero utama filem itu Rajesh Khanna. Amitabh berlakon menjadi doktor dalam filem itu dan dia memenangi award Filmfare bagi kategori pelakon pembantu lelaki terbaik. Amitabh mulai menerima tawaran
beberapa filem. Dia muncul dalam filem Parwana 1971 dan juga filem Reshma Aur Shera 1971 juga. Pada tahun 1972, dia berlakon dalam filem komedi Bombay to Goa. Kebanyakan filem-filem awal lakonan Amitabh gagal di pasaran walaupun aktingnya menerima pujian. Bahkan filem lakonannya dengan aktris terkenal Mala Sinha yang berjudul Sanjog pada tahun 1972 juga gagal di pasaran. Pada waktu itu Amitabh memang struggle untuk bertahan di Bollywood. Dia lebih terlihat sebagai pelakon baru yang gagal kerana ketika itu usianya sudah 30 tahun dan 12 filem lakonannya gagal di pasaran dan hanya 2 yang agak lumayan sambutannya, iaitu filem Bombay to Goa dan filem Anand yang menampilkan Rajesh Khanna sebagai pelakon utama. Akhirnya nasib mulai menyebelahi Amitabh Bachchan. Pada tahun 1973, penulis skrip filem terkenal duo Salim Javed iaitu Salim Khan, ayah Salman Khan, dan Javed Akhtar, ayah Farhan Akhtar, menulis skrip filem yang berjudul Zanjeer. Filem ini menampilkan watak pemuda yang pemarah. Pihak produksi tahu filem ini mempunyai skrip yang mantap, hanya saja mereka buntu dalam mencari aktor yang sesuai untuk menjadi pelakon utama filem ini. Kebanyakan aktor Bollywood ketika itu telah menjadi hero romantik dan ini kurang sesuai untuk filem Zanjeer ini. Dua Salim Javed segera mencari Amitabh Bachchan. Dua ini pernah menyaksikan beberapa filem lakonan Amitabh sebelum itu. Mereka merasa para pembuat filem lakonan Amitabh sebelum ini gagal dalam mengeksplorasi kemampuan akting Amitabh. Akhirnya dua ini memperkenalkan Amitabh kepada pihak produksi. Filem Zanjeer ini menjadi turning point Amitabh Bachchan dalam industri filem Bollywood. Nama Amitabh mendadak menjadi popular sehingga dia untuk pertama kalinya dicalonkan dalam anugerah Filmfare untuk kategori pelakon lelaki terbaik walaupun dia gagal memenanginya. Akting Amitabh dalam filem ini juga dianggap sebagai salah satu persembahan ikonik dalam sejarah perfilman Bollywood. Filem ini meledak di pasaran dan menjadi filem dengan kutipan kasar tertinggi untuk tahun tersebut. Amitabh berubah status menjadi bintang terkenal kerana filem ini. Kolaborasi pertama antara duo Salim Javed dengan Amitabh menerusi filem Zanjeer ini menyebabkan duo Salim Javed terus berusaha untuk berkolaborasi lagi dengan Amitabh dan filem-filem tersebut juga meledak di pasaran, misalnya filem Diwar 1975 dan filem Sholay juga rilis pada tahun 1975. Salim Khan juga memperkenalkan Amitabh kepada sutradara Manmohan Desai, Prakash Mehra dan Yash Chopra. Keberhasilan filem-filem aksi lakonan Amitabh Bachchan menyebabkan banyak pembuat filem yang akhirnya mulai beralih daripada genre romantik kepada aksi dan Amitabh Bachchan tetap menjadi pilihan untuk filem-filem aksi tersebut, misalnya dalam filem Trishul, Kalapatar dan Shakti. Pada tahun 1973 juga Amitabh mendirikan rumah tangga dengan aktris Jaya Baduri dan pada waktu itu Amitabh dan isteri banyak muncul dalam filem bersama, tidak hanya dalam filem Zanjeer tapi juga beberapa filem lain termasuk filem yang berjudul Abhiman yang rilis sebulan setelah perkahwinan mereka. Filem ini juga mencatatkan kutipan box office. Selanjutnya Amitabh berkolaborasi lagi dengan superstar Rajesh Khanna dalam filem yang berjudul Nama Haram. Menerusi filem ini, sekali lagi Amitabh memenangi award dalam Filmfare untuk kategori pelakon pembantu lelaki terbaik. Pada tahun 1974, Amitabh Bachchan membuat beberapa penampilan istimewa dalam filem, di antara filem Kunwara Bab dan Dost, dan kemudian dia juga menjadi pelakon pembantu dalam filem yang dibuat oleh Manoj Kumar yang berjudul Roti Kapda Aur Makan. Filem ini mendapat sambutan yang hangat daripada para audiens dan juga pengkritik filem dan merupakan di antara filem yang membuat keuntungan besar pada tahun 1974 itu. Di tahun 1974 itu juga Amitabh menjadi pelakon utama untuk filem yang berjudul Majbur dan dia berpasangan dengan aktris Parveen Babi dalam filem ini. Filem Majbur ini juga meledak di pasaran. Pada tahun 1975, Amitabh mulai memvariasikan genre filem yang dilakonkannya, mulai daripada filem komedi Chupke Chupke, kemudian beralih ke genre drama kriminal dalam filem Farar dan dilanjutkan dengan genre drama romantik menerusi filem Mili. Pada tahun 1975 juga Amitabh turut membintangi dua filem yang dianggap penting dalam sejarah perfilman India, iaitu filem Diwar yang disutradarai oleh Yash Chopra dan Amitabh berlakon bersama dengan Shashi Kapoor, Nirupa Roy, Parveen Babi dan Neetu Singh. Filem ini menjadi hits dan tercatat berada di urutan keempat dalam daftar filem box office untuk tahun 1975 tersebut.
Satu lagi filem hebat lakonannya yang rilis pada tahun 1975 itu ialah filem Sholay yang rilis pada hari ulang tahun kemerdekaan India, iaitu pada tanggal 15 Ogos 1975. Filem Sholay ini menjadi filem India yang mencatat kutipan kasar tertinggi pada waktu itu. Setahun kemudian pada tahun 1976, Amitabh menerima tawaran pembuat filem Yash Chopra untuk membintangi filem yang bergenre drama romantik keluarga yang berjudul Kabhi Kabhi. Dalam filem ini, Amitabh Bachchan berlakon bersama dengan Rakhi Gulzar, Shashi Kapoor dan banyak lagi pelakon-pelakon lain. Amitabh yang dikenali sebagai aktor yang pemarah dalam filem-filem lakonannya sebelum ini seperti Zanjeer dan Diwar, ternyata juga mampu menjadi aktor yang romantik. Pada tahun yang sama juga, Amitabh membintangi filem yang berjudul Adalat yang juga meledak di pasaran. Dalam filem ini, Amitabh memegang dua watak sebagai ayah dan anak. Pada tahun 1977, untuk pertama kalinya Amitabh Bachchan memenangi anugerah Filmfare untuk kategori pelakon lelaki terbaik menerusi filem Amar Akbar Anthony yang turut menampilkan Vinod Khanna dan Rishi Kapoor. Filem ini mencatat kutipan kasar tertinggi untuk tahun tersebut. Dua filem lakonan Amitabh Bachchan yang lain juga meledak di pasaran pada tahun itu ialah filem Parvarish dan Khun Pasina. Pada tahun 1978 tercatat dua filem lakonan Amitabh Bachchan dan dia memegang dua watak atau double role, misalnya dalam filem Kasme Wade sebagai Amit dan Shankar dan juga filem Don 1978 dengan melakonkan watak Don, ketua geng Underworld, dan watak seorang pemuda yang wajahnya serupa dengan Don tersebut yang bernama Vijay. Aktingnya yang cemerlang dalam filem Don menyebabkan dia sekali lagi memenangi award Filmfare untuk kategori pelakon lelaki terbaik. Pada tahun 1978 itu membuktikan bahawa Amitabh Bachchan adalah aktor yang hebat. 6 filem lakonan yang rilis pada tahun tersebut semuanya menjadi box office, iaitu filem Muqaddar Ka Sikandar, Trishul, Don, Kasme Wade, Ganga Ki Saugan dan Besharam. Filem-filem lakonannya ini rilis dalam jarak sebulan antara satu filem ke satu filem yang lain, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah perfilman India. Keberhasilan filem-filem lakonan Amitabh ini berlanjutan hingga ke tahun 1979. Filem-filem lakonannya semuanya meledak di pasaran, iaitu filem Suhag yang mencatat kutipan tertinggi pada tahun tersebut. Seterusnya filem Mr. Natwarlal, Kalapatar, The Great Gambler dan Manzil. Amitabh diminta untuk menggunakan nyanyian suaranya sendiri untuk pertama kalinya dalam sebuah lagu yang menghiasi filem Mr. Natwarlal yang turut dibintangi oleh aktris Rekha. Yang hebatnya lagi, selain kerana aktingnya yang mantap menyebabkan namanya termasuk nominasi untuk merebut award pelakon lelaki terbaik, ternyata namanya juga turut termasuk dalam nominasi bagi kategori penyanyi latar lelaki terbaik dalam Filmfare itu, walaupun dia gagal memenanginya. Kehebatan Amitabh Bachchan berterusan ke tahun 1980 bila filem lakonan yang berjudul Dostana yang turut menampilkan Shatrughan Sinha dan Zinat Aman meledak di pasaran. Filem Dostana ini menjadi filem dengan kutipan kasar tertinggi pada tahun 1980 tersebut. Di tahun berikutnya 1981, Amitabh memintai filem yang dibuat Yash Chopra yang berjudul Silsila dan Amitabh berlakon bersama istrinya Jaya Baduri dan kekasihnya ketika itu Rekha. Banyak pihak yang mengatakan filem ini adalah kisah nyata dalam hidup Amitabh yang terlibat dalam cinta segitiga dengan istrinya Jaya dan kekasihnya Rekha. Dekad 80-an itu juga menyaksikan filem-filem lakonan Amitabh yang berjaya di pasaran, misalnya filem Shan 1980, Ram Balram 1980, Nasib 1981, Lawaris 1981, Kalia juga 1981 dan Ya Rana juga 1981. Kemudian Barsat Ki Egrat juga tahun 1981 dan Shakti 1982. Filem-filem hebat lainnya pada dekad 80-an itu ialah Sate Pesata 1982, Desh Premi, Namak Halal, Khuddar dan Bemisal. Pada tahun 1983, Amitabh melakonkan 3 watak sekaligus atau triple role dalam filem yang berjudul Mahan.
Pada tanggal 26 Julai 1982, ketika sedang menjalani syuting filem yang berjudul Coolie, Amitabh Bachchan mengalami kecederaan yang fatal. Amitabh melakukan sendiri adegan stunt dalam filem itu dan dia yang melompat ketika itu tersalah mendarat di hujung sebuah meja. Meja itu sendiri mengenai abdomen Amitabh yang menyebabkan splenic atau limpanya bocor dan Amitabh kehilangan banyak darah. Amitabh berbulan-bulan menjalani rawatan di hospital dan keadaannya ketika itu dianggap kritikal. Para fansnya beratur panjang di depan hospital dan mendoakan agar dia pulih segera. Sementara di rumah-rumah ibadat, para fansnya berdoa untuk kesembuhannya. Bahkan ada yang menawarkan agar limpa mereka diambil dan diberikan kepada Amitabh Bachchan. Walau bagaimanapun, Amitabh akhirnya dinyatakan sembuh dan meneruskan syuting filem itu di penghujung tahun tersebut. Filem ini akhirnya rilis pada tahun 1983 dan menjadi box office dan mencatat kutipan kasar tertinggi untuk tahun tersebut. Selanjutnya, Amitabh Bachchan didiagnos mengidap penyakit yang dikenali sebagai myasthenia gravis. Myasthenia gravis adalah melemahnya otot tubuh akibat gangguan pada saraf dan otot. Pada awalnya, penderita myasthenia gravis akan terasa cepat letih setelah melakukan aktiviti fizikal, namun akan kembali pulih setelah berehat seketika. Setelah mengetahui akan penyakit yang dideritanya itu, Amitabh bertukar menjadi seorang yang pesimis. Dia ingin berhenti berlakon kerana kalau dia tetap berlakon, dia takut filmnya akan gagal di pasaran. Ketika itu Amitabh memang berhenti seketika menjadi pelakon, sebaliknya dia menceburi dunia politik daripada tahun 1984 hingga tahun 1987. Pada tahun 1988, Amitabh melakukan comeback dalam dunia filem. Dia menjadi pelakon utama dalam filem yang berjudul Shahin Shah dan filem ini menjadi box office. Namun filem-filem lakonan beliau setelah itu gagal di pasaran. Misalnya filem-filem yang rilis pada tahun 1989 yaitu Jadugar, Tufan dan Main Azad Hu. Pada tahun 1990, Amitabh kembali menghasilkan filem yang berjaya di pasaran, yaitu filem yang berjudul Aj Ka Arjun. Hal ini dilanjutkan dengan keberhasilan filem lakonannya yang berjudul Hum yang rilis pada tahun 1991. Bahkan menerusi filem Hum tersebut, Amitabh memenangi award Filmfare bagi kategori pelakon lelaki terbaik untuk kali yang ketiga. Namun kegagalan filem-filem lakonannya setelah itu kembali berlanjutan. Dan pada saat sukar seperti itu, justru Amitabh menerima National Film Award for Best Actor untuk pertama kalinya menerusi filem yang rilis pada tahun 1990 yang berjudul Agnipath. Setelah filmnya yang berjudul Khuda Gawah rilis pada tahun 1992, Amitabh Bachchan terlihat seolah-olah sudah tidak mau lagi berlakon. Hal itu berlanjutan selama 5 tahun. Dalam waktu dia berhenti berlakon selama 5 tahun itu, satu filmnya yang terlambat rilis yaitu filem Insaniat akhirnya rilis pada tahun 1994. Namun sayangnya filem ini juga gagal mendapat sambutan. Oke guys, kami akan sambung kisah Amitabh Bachchan ini dalam video bagian yang kedua. Mohon kesabaran Anda. Walau bagaimanapun kami ucapkan terima kasih atas pertanyaan Anda tentang aktor ini. Oke, viewers tersayang, itu saja untuk kali ini. InsyaAllah ketemu lagi dalam video selanjutnya. Mohon subscribe bagi yang belum dan jangan lupa share video kami dengan teman-teman Anda ya. Pendapat atau komen Anda silakan tulis di ruangan komen di bawah. Guys, kami mengalu-alukan pertanyaan dari Anda. Anda boleh bertanya apa saja tentang Bollywood yang sekarang atau Bollywood yang dulu-dulu. Kami akan coba jawab pertanyaan Anda itu. Selain ruangan komen di bawah, Anda boleh juga mengirimkan pertanyaan Anda ke Messenger Facebook kami atau DM di Instagram kami. Terima kasih kerana menonton channel ini. Terima kasih Malaysia, terima kasih Indonesia, terima kasih di mana jua Anda berada. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye for now.